pada kelas kita malam ni. Okey, jadi untuk kelas kita malam ni, untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni kelas kita macam biasalah. Sampai pukul 11. Cikgu pun kadang-kadang pukul 11 ni waktu orang kata apa, waktu bateri dah nak low, bateri dah kong. Jadi cikgu nak masing-masing pertama sekali ikhlaskan diri untuk belajar, korbankan sekejap 2 jam ni. Okey, kalau mengantuk sediakan air ataupun jajan ke dekat kiri kanan kamu. Jangan makan nasi lemak nanti tertidur pula. Tangan kanan nasi lemak, tangan kiri kalkulator. Habislah tidur mimpi jawab soalan matematik. Okey. Tapi okey juga kan tidur mimpi jawab soalan matematik kan? Bangun-bangun jadi bijak. Boleh ke macam tu Dino? Boleh cikgu. Oh, semua boleh Cikgu ada tau, cikgu berceritalah. Cikgu dulu, cikgu sekolah agama. Cikgu form 1 sampai form 3, cikgu ada ambil macam subjek bahasa Arab lah. Cikgu nak kena hafal. Banyak ni nak kena hafal. Ada dalam 2-3 page nak kena hafal. Jadi kalau masa periksa tu, cikgu macam tak dapat nak buat kan. Cikgu tak dapat nak sambung ayat yang cikgu hafal kan. Cikgu tidur lah. Cikgu berharap dengan tidur cikgu akan jumpa jawapan dalam mimpi. Tapi kadang-kadang jumpa kadang-kadang tak jumpa. Sebab dia bila kita tidur ni, cikgu ada baca dia dia boleh rewind balik. Dia boleh ingat balik. Tapi bukan semua keadaan lah. Tipulah kalau semua keadaan. Setengah keadaan sahaja. Antara sebabnya antara kamu tidur kan, contohlah kamu nak mimpi apa? Zahra nak mimpi apa malam ni Zahra? Tak tahu cikgu. Tak tahu? Okey. Contohlah kita cakap Nurul Atirah kan. Nurul Atirah nak jadi Cinderella kan? Boleh Nurul Atirah nak jadi Cinderella ke? Okey, dia macam ni. Sebelum tidur nak jadi Cinderella tu, 10 minit sebelum tidur tu, Atirah dah setkan dalam diri Atirah pasal Cinderella je. Benda lain jangan fikir dah. Maksudnya kalau tengok phone pun tengok pasal Cinderella, lepas tu tidur pun fikir pasal Cinderella je. Itu antaranya lah boleh mimpi Cinderella. Cumanya mimpi version apa cikgu tak tahulah. Okey. Itu cikgu ada baca banyak lagi lah. Okey. Jadi cikgu nak teruskan boleh ke? Sebelum cikgu merepek panjang, cikgu nak teruskan. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit. Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Jadi untuk bab ni cikgu pesan awal-awal lah kepada semua orang. Cikgu nak masing-masing salin nota. Kalau tak salin nota, dia tertinggal. Okey, yang pertama cikgu akan tunjukkan apa yang ada dulu dalam bab ni. Okey, alamak, ini yang tadi. Kejap Cikgu akan tunjukkan apa yang ada dalam bab ni. Contohlah kalau kamu tak dapat datang minggu depan, kamu nak pergi lagi minggu depan lagi satu kan? Confirm kamu tak dapat nak buat. Sebab bab ni dia bersangkut. Tak datang yang ni, kalau tak datang kamu study tak apa. Kalau kamu tak datang, kamu biar je, memang kamu tak akan nak buat. Kamu tak akan dapat buat lah. Okey. Jadi, cikgu akan tunjukkan reason dia. Okey, jadi bab yang kita nak belajar sekarang ni adalah bab 2, pemfaktoran. Cikgu lupa dah nama bab dia apa. Pemfaktoran dan pecahan algebra. Pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, dalam bab ni dia ada 3 benda tau. Dia ada 3 benda. Cikgu tak boleh nak kumpulkan 3-3 tu satu masa. Okey, yang pertama dalam bab ni dia ada satu benda nama dia kembangan. Kembangan. Kembangan kalau kamu pelik kan, kembangan nak kembangan apa cikgu? Kalau kamu pelik ada yang ambil in English kita panggil dia expand.
expand. Macam mana kamu nak kembangkan sesuatu persamaan tu? Okey. Lepas tu yang kedua kita ada pemfaktoran. Pemfaktoran. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia factorization. Factorization. Okey. Dan yang ketiga adalah pecahan algebra. Baru masuk pecahan algebra. Dalam pecahan algebra, dia ada pasal faktoran, dia ada pasal kembangan. Okey. Jadi, kelas hari ini, cikgu akan masuk kepada kembangan. Ni hari ni. Minggu depan, cikgu akan masuk kepada pemfaktoran. Minggu lagi satu, baru cikgu masuk kepada pecahan. Okey. Yang pertama sekali, cikgu akan tunjukkan kenapa bab ni mencabar. Sebab kamu perlu hadir 3 kelas. Kalau kamu tak hadir dan kamu tak study, kamu jadi jam. Contohlah kamu hadir hari ni kan, kembangan kamu hadir. Pemfaktoran kamu tak hadir. Minggu depan kamu tak hadir. Lepas tu tiba-tiba masuk pecahan algebra kamu nak cuba buat. Confirm. Cikgu cakap betul-betul. Confirm kamu tak dapat nak buat. Sebab dia berkait. Okey, contohlah ada orang dia tak hadir kembangan, dia hadir pemfaktoran. Hari ni dia tak hadir, minggu ni dia tak hadir, minggu depan dia hadir. Okey, pemfaktoran. Lepas tu minggu depan lagi satu, dia datang pecahan algebra. Dia takkan dapat buat sepenuhnya. Sebab dalam pecahan ni ada kembangan dan ada pemfaktoran. Okey, yang lagi dahsyat apa tahu? Yang lagi dahsyat. Kelas minggu ni dia tak datang, kelas minggu depan dia tak datang, kelas yang lagi satu baru dia datang. Iaitu cakap pasal pecahan algebra. Confirm. Itu 100% ting tong. Okey. Sebab apa? Jadi masing-masing boleh tengok jenis-jenis soalan dia. Cikgu bukan bergurau. Okey. Jadi untuk pemfaktoran dan pecahan algebra, soalan dia kompleks. Kamu boleh tengok sendiri. Kamu punya buku teks ni. Kamu boleh tengok sendiri. Berapa banyak jalan kerja dia ada. Macam mana nak selesaikan soalan darab? Macam mana nak selesaikan soalan bahagi, soalan A, soalan B, soalan C, soalan D. Nampak ke ni skrin cikgu? Masing-masing nampak ke skrin cikgu? Nampak. Okey. Okey, ni contoh. Ni baru soalan contoh. Okey, kita pergi kepada sesi latihan. Okey, kita tengok kepada sesi latihan. Macam mana kamu nak buat? Kita fokus. Okey, ni macam mana nak selesaikan soalan ni? Macam mana nak selesaikan soalan ni? Macam mana nak selesaikan soalan ni? Okey. Jadi benda ni cikgu pesan daripada hari ni lah. Bab ni adalah bab yang mencabar. Selalunya orang tak dapat nak buat pecahan algebra ni. Pertama, dia tak tahu kembangan tu apa. Yang kedua, pemfaktoran. Dia tak tahu pemfaktoran tu apa. Tiba-tiba dia terus datang kelas yang ketiga, dia nak cuba buat ni. Macam mana cikgu nak tunjuk? Okey. Jadi cikgu nak apa yang sekarang ni cikgu nak, kamu salin apa yang cikgu ajar. Sebab nanti kelas yang pecahan algebra, kamu boleh rujuk balik. Oh, kembangan macam ni. Okey, kamu boleh buat sambil rujuk nota kembangan. Okey semua. Boleh ke cikgu nak mulakan untuk kembangan? Boleh. Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi kena fokus lah. Kena fokus. Cikgu akan buktikan nombor soalan-soalan ni sebenarnya soalan yang senang je. Cikgu akan buktikan soalan ni sebenarnya soalan yang senang. Dengan syarat kamu fokus kelas ni dengan kelas minggu depan. Kelas ketiga kamu rasailah kenikmatan Sun Quiz. Kenikmatan jawab soalan. Okey, jadi yang kita nak belajar ni bukanlah tak ada dalam buku teks. Yang kita belajar ni, walaupun nama kembangan tu tak ada dalam tajuk, dia still ada. Kamu boleh tengok sendiri. 2.1 kembangan ungkapan algebra. Kita dah pernah belajar. Jadi, kita akan proceed yang pertama pada minggu ini, iaitu kepada kembangan. Okey, dah ready ke belum ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Dah ready ke? Ready. Dah. Okey, bagus. Okey, jadi dalam kembangan algebra, senang je, senang. Kembangan ni senang. Dalam faktoran tu yang macam susah sikit. Kembangan, dalam kembangan algebra, kamu kena faham kembangan ni apa. Kembangan ni adalah
pendaraban antara kurungan. Ni nota cikgu. Pendaraban antara kurungan. Okey. Maksudnya, apa yang kamu kena buat ni? Bila cikgu bercakap tentang kurungan, dekat sini kembangan algebra adalah sesuatu perkara yang kamu kena selesaikan kurungan. Kamu kena selesaikan kurungan. Maksudnya, kamu kena buka kurungan. Jadi dekat sini cikgu untuk pelajar cikgu gariskan kepada beberapa level. Cikgu akan gariskan kepada beberapa level. Okey, jadi dalam kembangan algebra dia ada level dia. Level kembangan. Level kembangan. Jadi untuk level kembangan, untuk level ataupun expand, dia ada 4. Dan 4 ni kita akan belajar hari ni. Level 1. Level 2. Level 3 dan level 4. Okey, sebenarnya yang paling penting kat sini adalah level 1 sebenarnya. Kalau kamu boleh faham dengan jelas level 1, kamu tak jadi masalah level 2, level 3 dan level 4. Okey, level 1 ni cara dia punya soalan, soalan dia adalah macam ni. 3 dalam kurungan X tambah 2. Kita dah pernah buat dah. Kenapa cikgu jadikan dia level 1? Sebab dekat sini kita ada satu kurungan. Kita ada pendaraban antara satu je kurungan. Level 2, seterusnya level 2 yang kita akan belajar nanti. Level 2 adalah kita akan selesaikan 3X tambah 2, X tambah 5. Level 2, perbezaan level 2 dengan level 1, level 2 dia ada 2 kurungan. Ni salin tahu semua? Dia ada 2 kurungan. Kemudian level 3, level 3 adalah 3X tambah 2 ada kuasa 2. Jadi dekat sini, dekat level 3, kurungan tu ada kuasa. Kurungan ada kuasa. Macam mana nak selesaikan? Okey. Dan akhir sekali, cikgu nak ajar adalah level 4. Sebenarnya habis je kelas ni, kamu tanya diri kamu sampai level berapa. Level 4 ni dia gabungan. Contoh cikgu nak gabungkan level 3 dengan level 2. Okey. 3X tambah 2 kuasa 2 tambah 3X tambah 2 X tambah 5. Ni contoh level 4. Akhir kelas kita memang akan pergi kepada level 4. Jadi level 4 ni apa? Level 4 dekat sini adalah gabungan. Gabungan apa? Tak faham. Gabungan dia boleh jadi gabungan soalan level 1 dengan level 2, level 1 dengan level 3, atau level 2 dengan level 3, level 2 dengan level 1. Boleh jadi. Jadi dekat sini inilah cikgu pecahkan. Level 1 dia ada satu je kurungan. Level 2 dia ada 2 kurungan. Level 3 kurungan tu ada kuasa. Dan dekat sini level 4 dia gabungan. Boleh jadi soalan ni yang cikgu tunjuk ni level 3. Ni level 2. Dia gabungkan antara level 3 dengan level 2. Okey, jadi inilah 4 level yang kita nak belajar ni. Jadi kamu kena salin. Okey, macam mana? Setakat ni masih follow up ke semua? Ya. Okey, nak dengar sikit suara. Setakat ni masih follow up ke? Ya. Ya. Okey. Jadi tengok betul-betul lah apa yang cikgu terang. Sebab yang kamu kena fokus betul-betul adalah level 1 sebenarnya. Bila kamu dapat selesaikan level 1, confirm senang level 2. Dapat selesaikan level 2, confirm senang level 3. Kalau kamu level 1 main-main, level 2 confirm kamu tak dapat buat. Dia macam tu. Dia punya flow macam tu. Okey. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada level 1. Okey. Jadi level 1. Level 1 adalah tentang soalan-soalan yang ada satu kurungan sahaja. Satu kurungan sahaja. Jadi level 1 ni soalan yang senang je. Soalan yang senang je. Sebagai contoh, cikgu akan jawab beberapa soalan. Kita akan pergi kepada
soalan A dengan soalan B. Kalau soalan ni tak ada dalam buku modul kamu salin lah. Yang kamu salin. Okey. Jadi, untuk satu kurungan ni, cikgu akan tunjukkan 2 contoh. Dan lepas ni, kamu akan buat 2 latihan. Okey. Jadi, untuk yang pertama sekali, level 1 ni macam mana nak selesaikan? Yang pertama, kamu kena tahu apa darab apa. Pendaraban antara kurungan betul. Tapi kita kena faham yang darabnya adalah di belakang kurungan. Belakang kurungan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, belakang kurungan kita 6. Jadi 6 tu kena darabkan dengan apa yang ada dalam kurungan. Okey, cikgu salin. 6, 3 tambah 4W. Cikgu akan buktikan soalan ni adalah soalan yang senang sahaja. Okey, cara dia kita buat dengan berhati-hati. Kalau kamu dah power, kamu jangan ikut cara cikgu. Kamu boleh terus darab. Tapi masalahnya sepanjang cikgu cek mesti ada salah. Jadi kita anggap adalah diri kita tak power. Okey, jadi sekarang di belakang kurungan cikgu 6. Cikgu bulatkan 6. Cikgu bulatkan supaya cikgu akan tahu apa nak didarabkan dengan apa. Lepas tu cikgu buat anak panah. 6, pergi anak panah dia pergi ke 3. Jadi dekat sini kita akan baca 6 darab 3. 6 darab 3 dapat berapa semua? 6 darab 3. 18. Okey, tulislah 18. Okey, kemudian 6 ni bawa kurungan pergi kepada 4. Jadi dekat sini cikgu tulis. Cikgu tulis kecil-kecil. 6 darab, cikgu tulis 4W. Okey, cara dia adalah nombor darab nombor dulu. Nombor kat sini 6, nombor kat sini 4. 6 darab 4 dapat berapa semua? 24. 24. 24 tu positif ke negatif? Positif. Pandai. Jadi tulis positif 24. Jangan lupa sini ada W. Jadi kita tulis sekali W dia dekat situ. Jadi inilah jawapan dia. Senang je. Okey. Jadi dekat sini soalan A ni, contoh ni, cikgu nak kamu faham. Bila kita ada pendaraban antara nombor, pendaraban antara nombor. Nombor ni maksudnya apa? Selesaikan macam biasa. Selesaikan macam biasa. Apa maksud cikgu? Dekat sini kan cikgu bawa anak panah. 6 pergi kepada 3. Maksudnya 6 darab 3. Jadi kita selesaikan macam biasa. 6 darab 3 dapat 18. Okey, 6 ni pergi pula kepada 4W. 6 ni darab dengan 4. Jadi 6 darab 4 dapat 24. Lepas tu W tu jangan tinggal. Tulis sahaja W. Okey. Jelas ke semua untuk contoh A? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan B. Contoh B. Contoh B dekat sini, kalau yang tadi, ini nombor je. Ini nombor sahaja. Tapi dekat contoh B dekat sini, dia ada nombor tambah huruf. Jadi kat sini perbezaan daripada segi contoh. Okey, 3R dalam kurungan R tolak 2S. Okey, cikgu bulatkan yang kita kena darab sekarang adalah benda di belakang kurungan. Belakang kurungan kita 3R. Bulatkan 3R, bawa anak panah dia pergi kepada R. Okey, cikgu noob. Cikgu tak tahu ni. Jadi cikgu tulis kecil-kecil. 3R darab R. Jadi dekat sini 3. 3 tak ada nombor pun dekat sini. Jadi kita salin sahaja 3. R darab R dapat berapa semua? Siapa tahu? R kuasa 2. Pandai. R kuasa 2. Ada yang cakap R sahaja. Jadi jangan cakap macam tu. Bila ada 2 R, dia tak jadi R sahaja. Dia jadi R kuasa 2. Sebab dia ada 2 kali R. Okey, pandai. Okey, 3R pergi pula kepada 2S. Jadi dekat sini 3R darab 2S. Sekarang cikgu nak tanya, betul ke 3R darab 2S? Siapa boleh bagi tahu? Betul ke 3R darab 2S? Betul. Okey, ada yang cakap betul, ada tak nak cakap salah? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Huruf lain. Sebab huruf dia beza. Huruf lain. Salah. 3R darab negatif. Negatif 2S.
Jadi dekat situ ramai yang tertinggal. Matematik ni kalau kamu tinggal dia punya simbol, kamu akan salah semuanya. Jadi dia bukan 3R darab 2S. Dan kamu kena faham kat sini, negatif yang tengah-tengah ni sebenarnya bukan milik R. Bukan kongsi R dengan 2S, bukan. Dia milik 2S. Jadi bila ada pendaraban untuk 2S, bawa sekali negatif dia. Jelas ke? Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, kat sini kita selesaikan 3 darab negatif 2. 3 darab negatif 2 dapat berapa? 6. Negatif 6. Negatif Okey, 6. negatif 6. Pandai. R darab S dapat berapa? R darab S. RS. RS. Pandai. Jadi dekat contoh nombor 2 ni, cikgu nak terang apa benda? Cikgu nak terang pendaraban antara huruf. Untuk huruf, dia ada 2 jenis pendaraban, iaitu yang pertama adalah huruf yang sama. Huruf sama kita nampak dekat sini adalah 3R darab dengan R. Maksudnya R darab R, kita akan jadi R kuasa 2. Kalau huruf lain, ni salin tahu nota cikgu. Kalau huruf lain dekat sini, kita akan nampak dekat nombor 2. R darab S. R darab S, kita gabungkan sahaja, kita akan jadi RS. Jadi, kamu kena ingat betul-betul pendaraban antara huruf ni macam mana. Pendaraban antara nombor ni macam biasa. Cuma dekat sini cikgu saja. Cikgu nak tengok kamu ingat tak? Bila dia ada negatif, jangan tinggal negatif dia. Okey. Jelas ke semua contoh yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Sempat salin tak ni? Sempat. Sempat. Okey, jadi kalau sempat, cikgu nak masing-masing kita akan cuba buat beberapa soalan. Kita akan buat soalan A, B, C. Kita akan cuba buat soalan A, B, C daripada buku modul. Kalau soalan kita berbeza, buat soalan yang cikgu tunjuk kat depan. Okey. Okey, cuba buat soalan A, B, C. Okey, dah siap hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa. Zulaika, dapat buat tak tu Zulaika? Dapat. Okey. Dino, macam mana Dino? Boleh buat tak agak-agak Dino? Boleh cikgu. Okey. Wan Alisha dapat buat tak tu? Tengah buat. Okey. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, bagus Syarifah. Yang ni tak sama kan macam dalam buku modul kan? Tak. Okey. Nanti kat dalam buku modul tu cikgu nak buat sebagai homework sebenarnya.
Okey, 2 minit lagi. Cikgu bagi masa. Okey, 1 minit lagi. Okey. Bagus, pandai. Okey, jadi habis sudah masa. Sebenarnya kenapa cikgu bagi masa ni? Macam cikgu bagi tahu, kalau kamu dapat buat level 1 dengan baik, kamu takkan ada masalah di level 2. Okey. Jadi jom kita cek sama-sama jalan kerja yang kamu buat dengan cikgu buat. Okey. Boleh ke cikgu nak mula buat soalan A, B, C? Nak tanya, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan pergi menjawab kepada soalan A, B, C. A, B, C, D. Okey, jadi dekat sini kita akan pergi kepada soalan A. Dia ada perbezaan antara setiap-setiap soalan ni. Sebenarnya, kalau kamu boleh nampaklah dekat A dia nak fokus. 5 je, dia ada 5 je, dia ada nombor je. Jadi dekat sini 5, cikgu salin soalan, 2B tambah 3. Jadi kalau dia ada nombor saja, tolonglah jangan salah. Sebenarnya dia senang je. 5 darab 2B. Maksudnya yang kamu kena fokus adalah 5 darab 2. Takkan kita tak boleh nak buat 5 darab 2. 5 darab 2 tak boleh juga. Cikgu saya tak hafal sifir. Ni kan ada kalkulator, kamu tekan je 5 darab 2, dapatlah 10. Lepas tu jangan lupa B dia. Okey, lepas tu 5 ni darab pula dengan 3. 5 darab 3 dapat 15. Okey, siapa yang buat macam ni salah. Dia yang buat macam ni salah. Sebab apa? Sebab kamu menggabungkan 10B dengan 15. Cara yang betul dia adalah kamu kena tulis. Kamu kena pecahkan, letakkan sempadan. Jadi nak letakkan sempadan tu macam mana? Letakkan simbol untuk 15 ni positif 15. Jadi jangan buat kesilapan macam tu. 10B dah betul dah, patut boleh dapat markah, tapi kita tak letak simbol positif, salah jawapan kita. Okey, itu jawapan A kan. Siapa yang salah, salin pembetulan. Okey, kita pergi kepada soalan B, 3x dalam kurungan x tolak 4. Okey, kita selesaikan. 3x darab x. Oh, dia dah ada huruf. Jadi fokus kepada huruf. Fokus kepada huruf 3x darab dengan x. X tu ada 2. Jadi 3x kuasa 2. Kemudian dekat sini 3x darab pula dengan negatif 4. Okey. Jadi jangan cuai lah. 3 ni bukan darab dengan 4. Dia 3 darab dengan negatif 4. Sebab apa? Negatif ni milik 4. Jadi dekat sini 3 darab negatif 4, kita dapat negatif 12. X jangan lupa salin. Ini jawapan B kita. Tapi ramai betul. Bagus. Okey, dekat C, 3H dalam kurungan negatif 4D tolak 1. Jadi dekat sini, 3H darab negatif 4D. Okey, cikgu salin 3H darab negatif 4D. Susah ke? Tak susah. Maksudnya apa? Kita selesaikan nombor dulu. 3 darab negatif 4, kita dapat negatif 12. H darab D, HD.
Tu cara dia. 3H darab dengan negatif 1 dapat 3H balik. Jangan lupa dia ada negatif. Negatif 3H. Ini jawapan dia. Fokus cikgu dekat soalan A adalah dekat sini dia ada nombor je. Dia ada nombor je. Fokus cikgu dekat soalan B adalah X darab X dekat sini. Huruf yang sama. Huruf yang sama. Fokus cikgu dekat soalan C pula adalah pendaraban antara huruf yang berbeza. Okey, ini soalan A, B, C. Okey, semua jelas ke? Boleh faham A, B, C? Cikgu tunjuk kat depan. Boleh. Boleh. Okey, bagus. Susah ke senang semua? Cikgu nak tanya, susah ke senang? Senang. Okey. Senang. Alhamdulillah. Okey, jadi dekat sini habis. Kita masih lagi di level 1 tapi kita up sikit kita punya level. Level 1.2. Tak adalah level 1 je. Nanti banyak level kamu jadi pening pula. Okey, level yang seterusnya yang cikgu nak ajar dekat sini adalah kalau soalan tu ada pecahan. Dia masih lagi di level 1. Ni masih lagi di level 1 Kamu jangan ingat dia level 2 pula. Soalan ni adalah di level 1. Cumanya soalan dia ada pecahan. Cikgu kan sepanjang cikgu ajar untuk form 2, cikgu faham je. Soalan pecahan ni adalah soalan yang mencabar. Bila murid-murid dia dah boleh jawab A, B, C dengan baik. Tapi bila pemeriksa ataupun soalan tu diubah kepada bentuk pecahan, dia tak boleh buat. Kenapa? Kenapa? Sebab dia tak tahu cara nak buat tu je. Kalau dia tahu, dia akan rasa benda tu senang. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. 2Y per 3, 9Y tolak 3Z tambah 6X. Cikgu akan ajar kamu cara nak selesaikan level 1 kalau dia dalam keadaan pecahan. Okey, yang pertama kita darab macam biasa. Darab macam biasa je. Cumanya apa? Kita selesaikan numerator. Maksud numerator ni nombor atas. Kita selesaikan atas dengan kaedah darab. Maksudnya bila dia dalam pecahan, jumpa kurungan, kamu just fikirkan tentang nombor atas dia. Contoh atas dia 2Y. Fikir 2Y je. 2Y darab 9Y. Kamu fikir tu je. Jadi dekat sini 2Y darab 9Y. Jadi kita akan tekan kalkulator. 2 darab 9 kita dapat 18. Y darab Y kita dapat Y kuasa 2. Cumanya jangan lupa dia ada per 3. Kamu bubuhlah per 3. Okey, dekat sini kita selesaikan pula 2Y 2Y darab negatif 3Z. Tak payah nak fikir per 3. Fikir belah atas dulu. 2 darab negatif 3 kita dapat negatif 6. Y darab Z kita dapat YZ. Lepas tu jangan lupa sekarang ni dia ada per 3. Jadi salin juga per 3. Okey, akhir sekali 2Y 2Y darab 6X. Kita selesaikan 2 darab 6 dapat 12. Jadi tulis positif 12. Y darab Z, Y darab X dapat YX. Lepas tu jangan lupa kita ada per 3. Jelas ke semua step yang pertama cikgu ajar ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Kemudian dekat sini kita selesaikan belah bawah. Baru kita pandang per 3 tu. Maksudnya apa? Fokus kepada bahagi dia. Jadi nak fokus tu macam mana? Fokus bahagi macam biasa. Ambil 18 bahagi 3. 18 kamu tekanlah kalkulator. Kalau dapat 9, cikgu lupa. 18, 6. Sorry. Cikgu pun dah mamai dah. 18 bahagi 3 dapat 6. 6, Y kuasa 2 salin lah. Negatif 6 bahagi 3 dapat 2, YZ. Tambah 12 bahagi 3 dapat 4, YZ. Inilah dia punya jawapan. Ini kalau dia dalam keadaan pecahan. Maksudnya, janganlah kamu terus buat macam ni. 2Y per 3 darab dengan 9. Tak nak, dia kalut nanti. Dia boleh jadi cuai. Jadi cara yang cikgu nak ajar adalah kita darab satu-satu. 2Y darab 9Y dulu. Maksudnya, buka kurungan ni pakai yang atas dulu. Okey semua macam mana? Boleh faham contoh cikgu tunjuk? Boleh.
Okey, bagus. Okey, jadi contoh yang cikgu tunjuk tu, cikgu tunjuk bukan main-main tunjuklah. Memang selalu je ada yang salah. Jadi cikgu harap tak naklah ada yang salah lagi kalau dia ada kurungan pun. Okey, kita akan pergi kepada modul kita. Kita akan cuba buat soalan D dengan E. Cuba buat soalan D dengan E. Okey, dahsyat. Hantar kat WhatsApp, Zindra, rasa boleh buat tak tu soalan D dengan E? Tengah cuba. Tengah mencuba. Alright. Okey, bagus. Cikgu bagi 2 minit lagi. Syiham ada ke? Cikgu pun terlupalah. Syiham ada tak? Ada Syiham. Syiham boleh buat tak tu Syiham? Tengah buat. Tengah buat. Lama tak dengar Syiham. Okey, 1 minit lagi.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi dekat sini kita akan selesaikan soalan D dengan E. Okey. Ramai yang confuse, tapi tak apa, cikgu akan selesaikan kat depan. Benda yang sama je, jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, cikgu nak tunjuk soalan D dengan E, boleh ke? Teruskan. Boleh. Okey, baik. Okey, kita akan pergi kepada soalan D. Lama kan level 1 kan? Okey, level 2, 3 tu senang je. Okey, D. 3/4 H darab GH tambah 3. Yang pertama sekali, bila kamu nampak H ni dekat tepi, kamu bawa dia ke atas terus. 3H/4 dalam kurungan GH tambah 3. Kamu boleh buat macam ni. Bila kamu tak boleh buat? Kamu tak boleh buat kalau yang H tu betul-betul dekat sebelah 4. Kalau dia dekat sebelah bawah, jangan usik. Dia memang tak boleh bawa ke atas. Tapi kalau dia ke tepi, kat tepi ni, H ni boleh kamu bawa dia pergi kepada 3. Itu je. Ni yang pertama. Harap ni ilmu barulah. Harap kamu boleh faham. Kemudian dekat sini kita akan darab 3H darab GH. Jadi dekat sini, kita selesaikan darab dulu. 3 H ada sini, H ada sini. H kuasa 2, G. 3H kuasa 2G per 4. Tambah. Cikgu, Ya, kalau G dengan H tu terbalik boleh ke? boleh. Kalau siapa-siapa buat 3G H kuasa 2 pun betul. Dia tak kisah. Susunan dia tak kisah. Asalkan H kamu ada kuasa 2, G tu ada G sahaja. Okey. Okey, menjawab ke? Boleh ke? Okey. Jadi Boleh. 3H darab pula dengan 3. 3 darab 3 kita dapat 9H. Lepas tu per 4. Okey, jadi dekat sini kita nak buat belah bawah. Okey, kalau kamu pergi kepada 3 bahagi 4, kamu akan dapat 0.75. Lepas tu kamu dapat 9 bahagi 4, kamu akan dapat 2.25. Okey. Cara nak selesaikan dia untuk soalan pecahan, kamu kena bagi juga jawapan dalam pecahan. Cara dia macam mana? 3/4 kamu tulis je dalam kalkulator 3/4. Lepas kamu tulis 3/4, kamu akan dapat balik 3/4. Maksudnya jangan kacau. Dia dah betul dah. Okey. 9/4. 9/4 ada, bila kamu tekan 9/4, dia ada dua jawapan. Kalkulator akan baca 2/1/4 atau dia akan bagi balik 9/4. Yang pertama, bila dalam pecahan, jangan sesekali bagi jawapan macam ni. Bagi jawapan macam ni. Jadi 9/4 dah dalam bentuk termudah dah. Kamu tak perlu nak bahagi dengan 4. Itulah dia punya jawapan D. Jelas ke semua untuk D? Boleh faham? Boleh. Okey, siapa yang salah Cikgu. salin pembetulan. Ya, nak tanya apa tu? Huruf tak payah tulis. Huruf apa? Ni huruf HG, H. Ni kita tulis sebelah dia. 3, sebelah dia H kuasa 2G. 9, kita tulis huruf dia H. Nampak? Okey. Ada je huruf. Okey, tapi kalau siapa yang buat macam ni, 3/4 H kuasa 2G, betul je. Siapa yang buat tambah 9/4, dia letak H macam ni, betul je. Tu betul juga. Cumanya bila melibatkan operasi, sila bawa huruf ke atas supaya kamu darab sekali dengan huruf tu. Okey, jangan buat mistik macam tu tau. Okey, kemudian kita pergi kepada E. Negatif K/3 dalam kurungan 3 tolak 4Q. Sama juga dengan negatif. Negatif ni dia dekat tengah-tengah. Negatif tadi huruf dekat tengah-tengah. Ni cikgu ajar huruf. Sekarang negatif dekat tengah-tengah. Bawa negatif pergi ke atas. Sebab kita nak selesaikan negatif K darab dengan 3, kita akan dapat negatif 3K/3.
Lepas tu kita selesaikan negatif K darab ni negatif K darab negatif 4Q. Negatif darab negatif dia akan jadi positif 4. 4KQ. Lepas tu per 3. Okey. Kita dah selesaikan sampai sini. Okey, jadi dekat sini kamu tekan 3/3 kan dapat 1. Jadi tinggallah negatif 1K. Tambah 4/3 memang dah dalam bentuk pecahan termudah. Jadi salin saja 4/3 KQ. Ini jawapan untuk E. Kalau dalam pecahan, mana-mana yang boleh mana-mana nombor yang boleh dapat nombor bulat, tulis dia punya nombor bulat. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi Boleh. dalam kalkulator ni kamu jangan risau. Kamu jangan risau. Kamu akan dapat pecahan termudah, senang je. Contoh kita pergi kepada 342 bahagi dengan 24. Okey, kamu tak payah nak fikir macam mana aku nak kecilkan. Nak kena bahagi dengan 2 ke, nak kena bahagi dengan 2 ke, atau nak kena bahagi dengan 4 ke. Jangan fikir macam tu. Sekarang kamu ada kalkulator. Kamu tekan dalam kalkulator macam ni. Cuba masing-masing tekan kalkulator 342 per 24. Cuba tekan. 342 per 24. Dapat berapa? 57/4. Ya, 57/4. Kalkulator akan bagi jawapan terus dalam bentuk termudah. Kamu tak payah nak fikir nak kena bahagi berapa. 24, 342 nak kena bahagi 2. 24 nak kena bahagi 2. Tak payah. Kamu just masukkan sahaja nombor ni dalam kalkulator. Kalkulator akan terus tafsirkan kepada bentuk paling mudah. Jadi itulah maksud cikgu. Jelas ke semua? Boleh faham ke? D dengan E, boleh faham? Boleh. Okey, salin Jawapan tau. saya lain cikgu. Apa? Kalkulator saya dia tak, dia 57/4. Dia dapat apa? Dia dapat apa? 14 1/4. Okey, tekan shift ABC. Dapat? Oh, dapat. Ah, Kalau kita tekan 14 1/4, betul je. Dua-dua ni menunjukkan nilai yang sama. Cumanya, bila kita masuk, ini pecahan wajar. Ni pecahan tak wajar. Pakai pecahan ni. Jelas Atira. Oh, faham. Siapa Jelas. yang dapat macam ni, tekan shift. Lepas tu baru tekan ABC. Nanti kamu akan dapat 57/4. Baguslah Atirah tanya. Boleh cikgu ajar. Okey, habis dah level 1. Semua jelas ke? Boleh follow up lagi ke level 1 ni cikgu ajar ni? Boleh. Senang lagi. Boleh. Okey. Okey, habis dah level 1. Itulah pendaraban. Jadi ada berapa soalan ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 8 soalan kita buat. Ni ada 3 soalan. Ni ada 3 soalan kita dah buat. Yang ni ada berapa? Yang ni ada 5 soalan. Kita dah buat 8 soalan untuk level 1. Jadi, habis dah. Habis dah level 1, cikgu dah ajar. Jadi, cikgu nak pergi kepada level 2. Kamu sendiri tanyalah diri kamu. Level 1 aku boleh buat tak? Okey semua, cikgu nak masuk kepada level 2 pula. Boleh? Boleh ke? Nak pergi masuk Boleh. level 2 ni? Okey. Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu akan pergi kepada level 2. Sebenarnya, level 2 sama macam level 1. Kenapa? Step dia sama macam level 1. Cumanya ada 2 kali level 1. Sebagai contoh, cikgu akan tunjukkan daripada buku teks. Ni buku teks, cikgu akan tunjukkan satu contoh. Kita akan pergi jawab soalan. Senang sangat. Okey, cikgu jawab soalan
E lah. E lah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Soalan ni cikgu akan tunjuk 2 je contoh. Sebab bendanya sama je. Okey, cikgu salin balik cikgu tak nak contoh ni 3R dalam kurungan tolak 2, 4R tolak 1 dalam kurungan. Kenapa cikgu cakap sama macam level 1? Okey, yang pertama level 2 ni, dia ada 2 kali level 1. Kita kena tengok dulu. Macam cikgu bagi tahu, bila kita ada kurungan, kurungan tu adalah maksudnya darab. Darab apa? Darab di belakang kurungan. Jadi mana satu belakang, mana satu depan? Ini adalah kurungan di depan. Ini adalah kurungan belakang. Jadi gunakan kurungan belakang untuk darabkan dengan kurungan depan. Itu kamu kena tahu. Jadi yang belakang yang kena darab dengan depan. Ni cara dia nak check mana satu belakang, mana satu depan. Okey, seterusnya. Untuk belakang dia ada 2 nilai. Jadi bila dia ada 2 nilai, kalau tadi kan level 1 kan cikgu bulatkan. Cikgu bulatkan dulu. Sama juga dengan level 2. Okey, kita mulakan dengan 3R, cikgu bulatkan 3R. Cikgu bawa anak panah pergi kepada 4R. Sama macam tadi. 3R darab 4R. Jadi kita selesaikan nombor dengan nombor. 3 darab 4, kita dapat 12. R darab R, kita dapat R kuasa 2. Selesai. Okey. Lepas tu, 3R darab pula dengan negatif 1. Ni kita akan dapat negatif 3R. Nampak kat situ? Jadi, bila 3R tu yang cikgu bulatkan warna biru tu, dah diselesaikan dengan 4R, dah diselesaikan dengan negatif 1, selesailah. Inilah maksud cikgu level 1. Cumanya dia ada 2 kali level 1. 2 negatif 2 pula kena darab dengan 4R. Negatif 2 darab 4R, kita tekan kalkulator. Negatif 2 darab 4, kita dapat negatif 8. Lepas tu dia ada R, salin R. Jadi dia baru darab 4R. Negatif 2 darab pula dengan negatif 1. Kita akan dapat positif 2. Jelas ke semua? Cara cikgu buka kurungan tu boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi nasihat cikgu dekat level 2, setiap kali kita lepas buka kurungan, kita kena cari satu benda. Apa? Kita kena cari sebutan serupa. Tak tahulah ingat lagi ke tak ni. Sebutan serupa. Mana satu sebutan serupa kat sini? Ada tak sebutan serupa kat sini? Ada. Apa? 3R Apa tu? dengan Pandai. 3R dengan 8R. Jadi 12R kuasa 2 dia tak ada apa-apa. Jadi kita salin balik. 3R dengan 8R. Jadi dia R dan R. Jadi ambil nilai dia. Tolak 3, tolak 8. Kita dapat negatif 11R tambah 2. Inilah kita punya jawapan. Level 2. Ni level 2. Ni level 2. Jadi dekat level 2 ni, yang pertama sekali, tengok cara cikgu buka kurungan. Ini adalah cara kita selesaikan kurungan. Selesaikan kurungan. Jadi nak selesaikan kurungan, dia darab 2 kali. Darab 2 kali. Dia macam level 1, cumanya dia ada 2 kali step level 1. Dah selesai 3R, baru pandang kepada nombor sebutan kat depan dia pula. Negatif 2 darab 4R, negatif 2 darab negatif 1. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lepas kamu selesaikan kurungan, sila cari sebutan serupa. Selalunya untuk level 2, setiap kali selepas kamu buka kurungan, mesti ada sebutan serupa. Jadi kamu kena cari mana satu sebutan serupa. Nak cari sebutan serupa ni senang je. Cari mana satu huruf yang sama. Okey, sempat salin tak ni? Contoh pertama cikgu tunjuk. Sempat. Okey, bagus. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh yang nombor 2. Cikgu akan tunjukkan contoh yang nombor 2.
Okey, jadi kita pergi kepada contoh nombor 2. Lepas ni kamu nak buat 2 soalan pula. Kita ambil buku modul. Okey, jadi benda yang sama. Kita nak selesaikan kurungan. 2R tambah S. 4R tolak 3S. Okey. Selesaikan kurungan macam mana? Bulatkan satu-satu dulu. 2R darab 4R. Nombor darab nombor. 2 darab 4 kita dapat 8. R darab R kita dapat R kuasa 2. Nampak tu? Okey, kemudian 2R darab pula dengan negatif 3S. 2 darab negatif 3 kita dapat negatif 6. R darab S kita dapat RS. Okey. Dah selesai, cikgu buat tik. Bila cikgu yakin 2R ni dah selesai, baru cikgu pandang S yang dekat depan dia. S darab dengan 4R. Gabungkan sahaja. Kita akan dapat positif 4RS. 4SR. Okey. Kemudian dekat sini S darab pula dengan negatif 3S. Cikgu akan dapat negatif 3S kuasa 2. Habis kat situ. Okey, soalan yang cikgu nak tanya kamu. Ada tak sebutan serupa dekat sini? Ada Ada. Mana Ada. satu sebutan serupa? 6RS RS. dengan 4. 6RS dengan 4SR. Okey, pandai. Bagus. Dia sebutan serupa ni dia bukan kisah pasal susunan. Dia kisah pasal huruf. Kalau dekat sini ada R, sini pun ada R. Sini ada S, sini pun ada S. Jadi bila dia ada huruf yang sama, maksudnya dia adalah sebutan serupa. 8R kuasa 2 tak ada yang sama dengan dia. Jadi kita salin balik. 8R kuasa 2. Jadi dekat sini kita boleh selesaikan. Kita ambil negatif 6 tambah dengan 4. Kita akan dapat negatif 2 RS. Negatif 3S kuasa 2 tak ada sebutan dengan dia. Kita salin balik. Ini kita punya jawapan. Jadi dekat sini kita cari sebutan serupa. Jelas ke semua untuk level 2? Jelas. Okey. Dekat level 2 ni, kalau kamu perasan, dia punya nota sama. Tak ada yang tak sama. Kita buka kurungan. Lepas buka kurungan, cari sebutan serupa. Lepas tu dah habis dah. 2 je start. 2 je start. Okey. Jadi, daripada situ, kita akan pergi buat kepada beberapa soalan. Okey, kita akan cuba buat soalan E dengan soalan D. Okey, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan E dan soalan D. Ya, cikgu besarkan. Senang je, senang je. Jangan cakap susah pula. Tu cikgu dah tunjuk siap bagi nota lagi. Warna-warni lagi. Azizul, rasa boleh buat tak Azizul? Boleh. Cuba, cuba. Oh, salah soalan. Okey. Okey, siapa yang ada soalan tanya je tau.
Okey, dah siap hantar kat cikgu betul tak cikgu? Okey, bagus. Syarifah dah hantar, Amar dah hantar. Sekejap kita tunggu kawan lain kejap tau. Cerah Irfan dapat tak tu C dengan D? Dapat cikgu. Dapat. Zulaika dapat tak C dan D? Dapat. Okey. Syiham dapat tak B dan D? Dapat. Okey, hantar kat cikgu Cikgu tunggu. 2 minit lagi. Okey, bagus. Hantar. Okey, 1 minit lagi. Kita bagi peluang kawan yang lain buat. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu dah check dah. Rasanya tak ada masalah lah. Okey, semua boleh cikgu pergi kepada C dan D. Cikgu nak mula buat C dan D boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita akan pergi kepada C dan D Okey, kita akan pergi kepada soalan C dulu. Okey, cikgu salin 2M tolak 3. 3M tolak 4. Buka kurungan. Nak selesaikan kurungan. Cikgu bulatkan 2M. Cikgu bagi anak panah. 2M darab 3M. Jadi dekat sini selesaikan nombor dulu. 2 darab 3. Kita dapat 6. M darab M. Kita akan dapat M kuasa 2. Nampak? Kemudian 2M darab dengan negatif 4. Jadi selesaikan nombor. 2 darab negatif 4. Kita dapat negatif 8. Dia ada M. Salin M dia. Jadi cikgu baru selesaikan 2M. Kemudian dekat sini cikgu selesaikan negatif 3 darab 3M. Negatif 3 darab 3 kita dapat negatif 9. M. Lepas tu negatif 3 darab dengan negatif 4, kamu akan dapat positif 12. Okey, jadi ingat tahu nasihat cikgu. Setiap kali kamu buka kurungan, janganlah kamu ingat kamu dah selesaikan. Mesti ada sebutan serupa punya. 90% soalan yang lepas buka kurungan, mesti ada sebutan serupa. Cari elok-elok. Jadi 6M kuasa 2 dia tak ada apa-apa. Cumanya dekat sini ada huruf M dan ada huruf M. Jadi dekat sini kita selesaikan negatif 8, negatif 9. Kita dapat negatif 17M tambah 12. Inilah jawapan C kita. Macam mana semua? Jelas ke soalan C? Boleh faham? Okey ke soalan C? Mana orang ni? Okey. Okey. Risau cikgu. Okey, betul ke yang ni cikgu? Okey, cikgu akan tunjuk D pula. Boleh comparekan yang kamu buat dengan yang cikgu buat Okey, ramai yang hantar. Jadi cikgu komen dekat depan. Salah terus salin pembetulan.
Jadi kita akan pergi kepada soalan D. Cikgu buka kurungan 5R tolak 6. 2R tambah 1. Jadi dekat sini 5R darab dengan 2R. Cikgu buat besar-besar. Jadi 5 darab 2. Kita dapat 10. R darab R. Kita dapat R kuasa 2. Hati-hati. 5R darab dengan 1. Jadi kamu akan dapat balik 5R. Jangan lupa tulis positif 5R. Okey. Kemudian, negatif 6 darab dengan 2R. Jadi, negatif 6 darab 2, kita dapat negatif 12. Lepas tu, dia ada R. Kemudian, negatif 6 darab dengan 1, kita dapat negatif 6. Jadi, dekat sini kita buka kurungan. Cari sebutan serupa. Mana sebutan serupa? R dan R. Jadi, kita akan dapat 10 R kuasa 2. Kita boleh terus salin sebab tak ada sebutan serupa dengan dia. Jadi, 5 tolak 12. Kita akan dapat negatif 7. Ini kalau kamu confuse, tulis je dalam kalkulator. Kamu tulis macam ni. Positif 5 tolak 12. Tulis je. Nanti kamu akan dapat negatif 7. Lepas tu jangan lupalah R dia. R. Tolak 6. Inilah jawapan D. Jelas ke? Cikgu ajar kat depan. Boleh faham? Okey ke semua? Okey. Okey, alamak. Jangan ngantuk lagi. Okey. Jadi dekat sini ada 4 soalan level 2. Kita dah sampai level 2. Okey. Untuk level 2, Wan Alisha. Jelas ke Wan Alisha level 2? Okey. Atira level 2 okey ke? Okey, Wan Alisha. Atira level 2 jelas? Jelas. Jelas. Okey, habis level 2. Jadi, dekat sini, cikgu dah habis ajar untuk level 2. Okey. Zulaika jelas ke level 2 ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Kita dah pergi kepada level 1. Kita dah pergi kepada level 2. Sekarang kita nak pergi pula kepada level 3. Okey, jadi malam ni kita akan pergi sampai level 4. Tapi sekarang level 3 dulu. Level 3 adalah kurungan ada kuasa. Kurungan berkuasa. Nampak? Bukan dia ada gameha ke apa. Kurungan tu dia ada indeks. Dia ada kuasa dia. Okey. Susah ke? Tak. Siapa yang faham level 2, dia boleh buat level 3. Kenapa cikgu asingkan juga? Sebab cikgu nak nampak kan. Kalau dia ada kuasa, kalau orang tu tak tahu maklumat ni, dia tak dapat nak buat. Okey. Jadi, kalau dia ada kuasa, masing-masing cikgu akan tunjukkan contoh di hadapan. Kita akan selesaikan soalan H. Cikgu, untuk soalan ni, cikgu tunjuk satu contoh sahaja. Jadi, tengok betul-betul. Okey. Dia ibarat R tolak 3S dalam kurungan. Lepas tu, dia ada kuasa 2. Jadi, macam mana nak selesaikan ni? Buka. R tolak 3S. R tolak 3S. Kenapa cikgu buka 2 kali? Sebab dia kuasa 2. Kalau kurungan tu kuasa 3, contoh kalau orang tu cakap kuasa 3, kita buka 3 kali. R tolak 3S 3 kali. Tapi disebabkan dia kuasa 2, kita buka dia 2 kali sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Nak dengar soalan sikit? Boleh. Okey, baik. Jadi, bila soalan ni, ini je penambahan. Yang ini kita buat macam level 2. Macam mana? R darab dengan R. Kita dapat, cikgu terus buat R kuasa 2. R ni darab dengan negatif 3S. Kita dapat negatif 3S. Sama juga, dah selesai untuk R, kita selesaikan pula negatif 3S darab R. Kita dapat negatif 3SR.
Okey, negatif 3 negatif 3S darab negatif 3S. Negatif 3 darab negatif 3, kamu dapat positif 9. S darab S, kamu dapat S kuasa 2. Okey, jadi kat sini mana sebutan serupa? Ni sebutan serupa. Ingat, setiap kali kamu buka kurungan, cari sebutan serupa. Jadi, R kuasa 2 tolak 3 dapat tolak 6. S, R, tulis tambah 9 S kuasa 2. Ini jawapan untuk soalan di hadapan. Ha. Ni macam yang sebelum ni kan, cikgu? Ya, ya, dia macam level 2 je. Cumanya penambahan dia kalau dia kuasa 2, kita buka sahaja kurungan tu 2 kali. Itu je. Jelas ke Azizal? Jelas, cikgu. Okey. So Tak kiranya susah. Ha? kalau dia kuasa 3, so 3 kali lah. Ya, kita buat 3 kali lah. Betul? Kalau dia kuasa 3, kita buat 3 kali. Tapi cikgu tunjuk dia buat 2 kali je. Okey. Sebab untuk 3 kali rasanya untuk silibus form tu tak ada kot. Form 5 adalah kot. Okey, jadi berdasarkan yang cikgu buat dekat sebelah, cuba buat soalan yang cikgu petakkan ni. Okey semua, cuba buat soalan tu. Okey, bagus. Ramai yang dah dapat buat. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Jawapan dia ada kosong ke, cikgu? Jawapan dia ada kosong? Cikgu tak tahulah. Nanti cikgu buat. Okey, bagus.
Okey, dah siap. Betul ke cikgu? Okey. Jadi, level 3 ni senanglah. Kenapa kamu boleh cakap dia senang sebenarnya? Sebab kamu boleh faham level 2 dengan baik. Kenapa level 2 kamu boleh cakap level 2 tu senang? Sebab kamu boleh faham level 1 dengan baik. Kalau orang, macam cikgu cakap tadi, kalau orang level 1 tak faham, level 2 tak faham, confirm level 3 lagi tak faham. Okey. Itu je cikgu nak cakap. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan di hadapan. Cikgu mula buat boleh ke? Boleh. Okey. Bila dah ada kuasa 2, buka 2 kali. 4i tolak 3. Pertama, 4i tolak 3. Kedua. Selesaikan macam biasa. 4i darab 4i. 4 darab dengan 4, kita dapat 16. I darab I kuasa 2. Kemudian, 4i darab negatif 3. Kita akan dapat negatif 12. 4 darab negatif 3 kan negatif 12. Lepas tu, I. Okey. Seterusnya, selesai dah 4i ni. Kita buat pula negatif 3 darab 4i. Negatif 3 darab 4i, kita tekan kalkulator, kita dapat negatif 12. Sini ada i. Kemudian negatif 3 darab negatif 3. Negatif 3, positif 9. Habis. Cari sebutan serupa. Ingat, lepas buka kurungan, cari sebutan serupa. I dengan I. Dekat sini, 16 I kuasa 2. Tolak 12, kita dapat tolak 24 I. Ni tambah 9. Inilah jawapan dia. Okey semua, jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, level 3 ni dia ibarat kita buat level 2 je. Cumanya kalau ada kuasa, cikgu nak nampak kan, kalau dia ada kuasa 2, buka 2 kali. Kalau dia ada kuasa 3, buka 3 kali. Itu sahaja. Macam mana semua? Sampai level 3, semua okey tak ni? Boleh follow lagi ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Dah, level 3 dah selesai. Sekarang ni, yang terakhir, kita akan tutup kelas kita dengan level 4. Kita ada 30 minit untuk fahamkan level 4. Okey. Atira macam mana? Jelas ke ni Atira? Boleh follow up lagi tak? Boleh. Okey. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada level 4. Okey, nanti kan setiap kali kita buat untuk kelas yang ketiga ni, pertama, minggu depan kedua, minggu depan lagi satu, ketiga untuk bab ni, kamu tengoklah dia dekat level berapa. Jadi jangan peninglah. Sebenarnya dia step yang sama je. Cumanya setiap level adalah sedikit pertambahan. Okey, kita pergi kepada level 4. Kita masuk kepada level 4. Apa level 4 ni? Level 4 adalah gabungan level 1 sampai level 3. Apa maksud cikgu? Masing-masing boleh tengok kat depan. Kita pergi kepada, ada tak kat sini? Tengok kat depan. Okey. Kalau kamu dapat buat level 4 ni, maksudnya kamu boleh buat dengan baik semua soalan ni. Okey. Jadi dekat sini, cikgu akan tunjukkan soalan B. Cikgu akan tunjukkan soalan B. Soalan B. Bahagian yang pertama, ini ada satu kurungan. Jadi dia level 1. Oh, ini ada satu kurungan juga. Jadi dia adalah level 1. Jadi soalan ni adalah gabungan level 1 dengan level 1. Okey. Kalau kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada soalan D. Cikgu tunjuk kat depan. Okey. Ini soalan D. Okey. Dia ada dua kurungan. Dua kurungan dia jatuh pada level 2. Satu kurungan dia jatuh pada level 1. Jadi, dekat soalan ni adalah pendaraban gabungan antara level 2 dengan level 1. Itu maksud level 4. Dia gabungkan.
Selalunya level 4 dalam UASA tak tipulah, memang banyaklah markah dia. Boleh jadi 4, boleh jadi lebih daripada 4. Tapi kita kena jangan cuai. Walaupun dekat situ banyak markah, satu je kamu cuai. Contoh simbol tu sepatutnya negatif, kamu buat positif. Salahlah jalan kerja kamu. Okey. Okey semua jelas ke? Cikgu terang ni boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, Okey, cikgu akan selesaikan level 1 dengan level 1. Jadi kamu level 4 nak ke tak nak ke, memang kamu kena fokus betul-betul, selesaikan betul-betul level 1 sampai 3. Okey. Ke level 3 tak ada ke? Level 3 ada. Ni, contoh soalan C kita fahamkan dulu level 4 ni macam mana. Okey, soalan C. Soalan C dekat sini. Soalan C dekat sini. Okey, ini kan level 3. Ni kan level 3. Kenapa? Sebab dia ada kuasa. Okey, ini kan level 1 sebab dia ada satu sahaja kurungan. Tengok, dia boleh gabung. Ikutlah. Dia nak gabung level 3 dengan 3 boleh. Dia nak gabung macam yang cikgu tunjuk kat depan pun boleh. Tapi jalan kerja dia sama je macam tadi. Okey, cikgu akan selesaikan. Okey, cikgu nak selesaikan satu soalan. Cikgu selesaikan yang warna biru ni. Okay, kamu akan buat yang warna hijau ni. Okey, kita selesaikan. 3 darab 4M dapat 12M. 3 darab negatif 5, negatif 15MN. Negatif 2 darab 8 dapat negatif 16M. Negatif 2 darab MN dapat negatif 2MN. Cari sebutan serupa M dengan M. Jadi 12 tolak 16. Kita dapat negatif 4. Kemudian MN dengan MN. Keluarkan dia punya nilai. Negatif 15 dengan negatif 2. Kita dapat negatif 17 MN. Inilah jawapan dia. Ingatlah, lepas kamu buka kurungan, selalunya kamu kena cari sebutan serupa. Jelas ke contoh yang cikgu tunjuk kat situ? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi sekarang ni kita akan habiskan kelas kita dengan menjawab soalan-soalan level 4. Okey, sekarang cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Cikgu nak masing-masing cuba buat, hantar dekat cikgu. Okey, cikgu bagi 3 minit. Amar RSG dapat buat tak tu? Dapat kot. Okey. Buat Siapa-siapa ada masalah nak tanya, tanya je.
Okey, dah ada yang dah hantar. Okey, buat macam ni ke cikgu? Okey, cikgu tunjuk nanti Selalu level 4 ni nak cuai tu tinggi tau. Jadi buat slow-slow, tengok betul-betul. Cikgu akan buat lepas ni Okey, 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Okey. Zulaikha dapat buat tu. Zahra Humaira dapat buat tak tu? Sikit. Sikit. Okey. Cikgu akan tunjuk Senang je. Okey, cikgu akan buat perlahan-lahan. Okey semua, boleh ke cikgu nak mula buat? Boleh ke ni? Okey, baik. Okey, comparekan jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Okey, X darab X. Kan huruf sama tu. Jadilah X kuasa 2. Lepas tu, X darab negatif Y. Kita akan dapat negatif XY. Okey, kemudian Y darab X. Kita akan dapat positif YX. Kemudian, Y darab Y. Sini positif, sini negatif. Kamu akan dapat negatif Y darab Y, dapat Y kuasa 2. Okey. Jadi seterusnya, positif 2X darab X. Kan sama tu, kita akan dapat positif 2X kuasa 2. Kemudian 2X darab 2Y. 2 darab 2 dapat 4. X darab Y kita dapat 4XY. Okey, sampai cikgu buka kurungan ni. Ada siapa-siapa nak tanya ke macam mana cikgu buat semua sampai cikgu buka kurungan ni? Boleh faham? Tak ada. Azizul ada nak tanya ke kat sini? Tak ada juga. Ashraf Irfan ada nak tanya ke kat sini? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, jadi cari sebutan serupa. X kuasa 2, mana lagi X kuasa 2? Sini X kuasa 2. Jadi X kuasa 2 sini ada 1. 1
tambah 2 dapat 3x kuasa 2. Selesai. Okey. XY. Mana sebutan serupa dengan XY? Sini XY. Okey, ini YX. Dia sama je. XY. Okey, ini XY. Keluarkan nilai. Ini negatif 1. Ini positif 1. Ini positif 4. Tekan je dalam kalkulator. Tolak 1. Tambah 1. Tambah 4. Kamu akan dapat tambah 4. Silap warna. Kamu akan dapat tambah 4 XY. Selesai. Dan negatif Y kuasa 2 dia sorang-sorang. Jadi inilah kita punya jawapan. Jelas ke macam mana cikgu selesaikan tu? Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey. Kita akan selesaikan soalan yang seterusnya. Okey, buka modul kamu. Okey, nanti dalam homework boleh buka modul kamu, just selesaikan soalan 1, soalan 2 dan soalan 3 je. Muka surat 11 dengan 12. Kalau sama soalan, sama tak apalah. Kalau lain, lain kena buat balik. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan C pula. Okey, rujuk yang dekat atas cikgu selesaikan. Cuba buat soalan C. Kalau dah sama je soalan tu macam dalam modul, buat je kat buku modul terus. Okey, buat semua. Darwisi dapat buat tak tu? Tengah buat lagi. Tengah buat. Okey, bagus. Dah hantar kat cikgu. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi.
Okey, bagus. Jangan ngantuk lagi tau semua. Mesti ada yang dah ngantuk ni. Okey. Okey, habis dah masa. Dah 47 dah. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan dekat depan. Boleh ke cikgu nak mula buat soalan ni? Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. 3 tolak 4B dalam kurungan 2 tambah B tambah 5 B tolak 1. Okey, cara nak selesaikan. Selesaikan macam biasa. Ni kan level 2, jadi buat betul-betul. 3, buat kalau kamu rasa macam lemah kan. Kamu bulatkan, kamu buat anak panah, kamu tulis kat bawah. 3 darab 2. Selesaikan dulu. 3 darab 2 dapat 6. Nampak kamu dah selesaikan dah. Kamu dah berjaya langkah step pertama. Okey, 3 ni pula pergi pula dekat B. 3 darab B. Kamu akan dapat 3B. Jangan lupa positif 3B. Kamu dah berjaya selesaikan 3. Kemudian kat sini kamu selesaikan 4B. Tapi kamu kena fahamlah negatif 4B. Bawa anak panah, tulis negatif 4B darab 2. Jadi kita tengok negatif 4 darab 2 dapat negatif 8. Lepas tu B, tulislah B dia. Okey, kemudian negatif 4B darab dengan B. Tulislah kalau kita rasa kita lemah, kita tulis. Negatif 4 B darab B, kita dapat B kuasa 2. Nampak? Kita dah selesaikan 2 kurungan ni. Okey, kemudian 5 darab dengan B. 5 darab B. Gabungkan, kamu akan dapat positif 5B. Kemudian dekat sini 5 darab negatif 1, kamu dapat negatif 5. Jelas ke cara cikgu buka kurungan? Boleh faham? Boleh faham ke semua cara cikgu buka kurungan? Boleh. Okey. Kemudian cari sebutan serupa. Cikgu nak tanyalah, 6 ni sebutan serupa. Ada tak sebutan serupa dengan 6 tu? Ada tak sebutan serupa dengan 6 tu? Tak ada. Tak ada. Ni 5. Sebab apa dia sebutan serupa? Keadaan dia sama. Jadi 6 tolak 5 dapat 1. Jelas ke Azizul? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, B, 3B. Ada tak sebutan serupa dengan 3B? Ada. Apa? 8B dengan 8B, 4B. 8B. 5B. Okey, dengan 5B. Okey. Kamu dah bulatkan sebutan serupa, kamu keluarkan nilai dia. 3 ni, tengok nilai dia. Simbol dia positif. Tulis positif 3. 8 ni, tengok simbol dia negatif. Tulis negatif 8. 5 ni, tengok simbol dia positif 5. Apa yang nak buat seterusnya? Tekan dalam kalkulator. Tambah 3, tolak 8, tambah 5. Cuba kamu tekan. Dapat berapa bila kita tekan dalam kalkulator? Kosong. Kosong. Bila dapat kosong, tak payahlah nak tulis dah. Sebab apa-apa darab dengan kosong dapat kosong. Jadi, yang B ni tak perlu dah nak tulis. Sebab dapat kosong. Sebab dapat kosong. Okey. Ni negatif 4B kuasa 2 dia sorang-sorang. Jadi kita salin negatif 4B kuasa 2. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, Boleh. bagus. Inilah jawapan dia. Janganlah ragu-ragu. Benda tu kita boleh buat dah. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ni. Soalan yang terakhir untuk hari ni. Okey, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan B ni. Mana dah soalan? Okey, cuba selesaikan soalan yang terakhir. Rujuklah 3 contoh yang cikgu dah buat. Lepas tu dah habis dah kelas kita. Ni soalan yang terakhir ni. Masing-masing boleh buat dah. Cikgu bagi 3 minit dari sekarang.
Okey, 2 minit lagi. Okey, 1 minit. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi soalan yang terakhir ni, cikgu nak tengok masing-masing boleh buka kamera. Buka kamera, takut ada yang dah tertidur dah. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan soalan di hadapan. Boleh ke semua cikgu nak buat soalan kat depan ni? Boleh. Okey, okey. Inilah soalan kita yang terakhir untuk hari ni. Okey, 7R tolak 3S dia ada kuasa 2 kan? Jadi kita buka 7R tolak 3S 2 kali. Tambah 5RS. 7R darab 7R. 7 darab 7 dapat 49. R darab R dapat R kuasa 2. 7R darab pula dengan negatif 3S. 7 darab negatif 3. Tekanlah kalkulator kalau kita rasa susah. Dapat negatif 21. R darab S dapat RS. Kemudian dekat sini negatif 3S darab 7R. Tekan tengok ni. Nombor dulu. Negatif 3 darab 7. Negatif 3 darab 7, kamu akan dapat negatif 21. Pandang nombor. Pandang huruf pula. S darab R. SR. Tambah 5RS. Okey. 49R kuasa 2 dia duduk seorang je. Jadi kita tulis 49R kuasa 2. RS. Jadi keluarkan dia punya nilai. Ni negatif 21. Ni negatif 21. Ni positif 5. Tekan dengan kalkulator. Tolak 21. Tolak 21. Tambah 5. Kamu tekan, kamu akan dapat negatif 37 RS. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham ke? Mana ni? Dah tidur dah ke ni? Jelas ke untuk soalan yang terakhir ni? Jelas. Jelas. Okey. Jadi cikgu nak buat kesimpulan. Habis dah. Habis dah untuk 4 level kita belajar. Okey, cikgu ulang balik. Dalam kembangan dia ada 4 level. Level 1 tu cikgu buat banyak sikit soalan sebab dalam level 1 ni adalah nak kukuhkan kamu punya basic dalam pendaraban. Kita buat berapa soalan? 1, 2, 3. Lepas tu kita pergi lagi 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soalan kita buat kat level 1. Habis level 1, 8 soalan, cikgu naik pula dekat level 2. Cikgu naik level 2, ada 4 soalan dekat level 2. Siap nota ni. Warna-warni lagi cikgu buat ni. Ada 4 soalan. 1, 2, 3, 4. Habis level 2, kita pergi kepada level 3. Level 3 dia lebih kurang macam level 2. Jadi dekat sini kita buat 2 soalan sahaja. 1, 2. Lepas tu kita pergi kepada level 4. Level 4 kita ada 4 soalan. 1, 2, 3.
kita tutup dengan soalan yang terakhir, soalan keempat. Jadi level 1 8 soalan. Dah ada 8 dah. Level 2 ada 4 soalan. Dah ada 12 soalan dah. Level 3 ada 2 soalan. Dah 14 soalan malam ni. Lepas tu level 4 ada 4 soalan. Ada total soalan yang kita dah buat sama-sama ada 18 soalan. Sekarang ceklah buku kamu. Kamu ada tak 18 soalan tu malam ni? Okey. Jadi itu sahaja untuk kembangan. Okey, macam mana semua? Masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok sikit. Atira, dapat tak 18 soalan tu? Sempat. Ammar, macam mana Ammar? Dapat tak? Dapat aku dapat semua. Dapat. Bagus. Darwisi, Acanai Darwisi. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Wan Alisha ada soalan ke nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Dino, Ashraf Irfan. Macam mana Ashraf Irfan? Boleh lah cikgu. Boleh lah. Dapat ke 18 soalan tu? Dapat cikgu. Dapat. Okey, nanti cikgu bagi homework macam tadilah. Soalan 1, 2, 3 je. Nanti cuba buat. Kalau kamu ada masalah, tanya terus. Nanti cikgu jawab lah. Okey. Syiham yang tak buka kamera ni. Syiham macam mana? Jelas ke ni Syiham kelas kita? Mana ni? Syiham dapat ke 18 soalan tu? Dapat. Okey. Marah siapa tu Syiham? Okey. Tak apalah. Okey, 18 soalan dah habis tutup. Minggu depan kita masuk pemfaktoran. Pemfaktoran ada level dia juga. Nanti cikgu akan ajar. 4 level juga. Okey, semua jadi sampai situ sahajalah kelas kita dah pukul 11. Cikgu minta maaf salah silap daripada cikgu. Okey, terima kasih semua. Selamat malam dan selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Assalamualaikum cikgu. cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih.